Shalom saudaraku kekasih. Bertemu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Pada hari ini sekali lagi saya akan membawakan tajuk daripada Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Penguasaan ke atas kegelapan. Ayat pembukaan kita diambil daripada Kolose 1 ayat 12 hingga 13 yang menyatakan mengucap syukur kepada Bapa yang telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Setelah kamu dilahirkan semula, kamu menjadi lebih berkuasa daripada syaitan. Kamu telah mengalahkan syaitan di dalam dan dengan Yesus di tempat syaitan sendiri, iaitu di neraka. Kolose 2 ayat 15 mengatakan, dan setelah dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dia menjadikan mereka tontonan umum dengan kemenangannya ke atas mereka di kayu salib itu. Ketika Yesus melakukan sedemikian, kamu berada di dalam Dia. Haleluya. Saudara-saudari, oleh itu kamu tidak berada di bawah kekuasaan, penguasaan, bidang kuasa atau kuasa kegelapan. Mereka tidak dapat merosakkan kehidupan kamu lagi. Tempat di mana kamu berada sekarang adalah sebuah alam yang mereka tidak dapat capai atau dekati. Tempat itu adalah kerajaan anak Allah yang dikasihinya. Kamu tidak sepatutnya berada di bawah belas kasihan iblis. Tetapi masalahnya adalah ramai orang di gereja tidak mengerjakan kekuasaan dan penguasaan mereka ke atas syaitan dan kuasa kegelapan. Saudara-saudari, dalam menghadapi syaitan, kamu tidak perlu melalui pertengkaran atau pertikaian yang sia-sia. Yesus tidak berkata, kamu akan berlawan atau bergelut dengan iblis di dalam nama aku. Dia berkata, usirkanlah syaitan. Markus 16 ayat 17, iaitu menendang, membuang, melempar keluar dengan kekuatan. Kamu memberi perintah kepada mereka. Haleluya. Kamu harus mengerjakan firman Tuhan. Jika misalnya iblis menyebabkan kamu mempunyai masalah tremor atau gemetar yang menyebabkan tangan, kepala, suara atau kaki kamu bergetar, kamu berkata, berhenti engkau iblis, aku berasal dari kerajaan Kristus, bukan dari wilayah kegelapan. Oleh itu, dalam nama Yesus, wahai tubuhku, aku perintahkan anomali ini untuk diberhentikan. Itulah perakhiran bagi masalah tersebut. Apabila kamu mendesak, tubuhmu akan menurut. Kerana firman Tuhan adalah hukum. Tiada apa-apa yang dapat melawan kuasa nama Yesus. Saudara-saudari, Tuhan telah memberi kamu kekuatan atau kekuasaan untuk memijak ular dan kalajengking dan mengalahkan segala kekuatan musuh, dan tiada apa-apa pun dapat mencederakan kamu. Syaitan tidak mempunyai hak untuk mengatur sesuatu dalam hidupmu atau di ruang rumahmu atau di dalam kehidupan orang yang kamu kasihi, kerana kamu bersatu dengan Kristus, dan oleh itu kamu telah diberikan segala kuasa dan kekuasaan di syurga dan di bumi untuk mengalahkan syaitan, menguasai keadaan dan mengawal duniamu. Maha mulia bagi Tuhan. Saudara-saudari, di sini ada pengakuan dan mari kita menyebut bersama saya. Tuhan telah memberikan aku kuasa untuk memijak ular dan kalajengking, dan kuasa itu untuk mengalahkan segala kekuatan musuh, dan tiada apa-apa pun dapat mencederakan aku. Syaitan tidak berhak mengerjakan sesuatu dalam hidupku atau di rumahku atau dalam kehidupan orang yang aku kasihi, kerana aku telah dianugerahkan dengan segala kuasa dan kekuasaan di syurga dan di bumi untuk menakluk, menguasai
dan mengawal duniaku. Haleluya. Baiklah saudara-saudari, di sini ada satu lagi renungan tambahan yang boleh jadikan rujukan bagi kita. Yang pertama, Matius 18 ayat 18. Ayat yang kedua, Markus 1 ayat 25 hingga 27. Ketiga, Kolosi 2 ayat 15. Keempat, Lukas 10 ayat 19. Dan yang kelima, Efesus 4 ayat 27. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.